kalau kamu tengok ada suatu objek segi 4, tepat objek yang berwarna dilorikkan warna apa? Orange ke itu? Ya, berjisim 40 kilogram. 40 kilogram. Dan ada sesuatu daya yang bertindak ke atasnya. Daya yang bertindak ke atasnya ialah 100 Newton. Pada sudut 30 darjah. Sudut 30 darjah itu diukur dari garis ufuk. Ya, daya 100 Newton bertindak pada arah 30 darjah yang diukur dari garis ufuk. Okey, jadi sebagaimana yang cikgu sebutkan tadi, kita mesti terlebih dahulu lukis gambar jar yang menggambarkan komponen dayanya kan. Kalau nak lukis gambar jar mewakili komponennya, kita mesti lukis segi 4 tepat. Kalau tidak, dalam kabut gambar jar kita sudah tak tepat. Jadi segi 4 tepat yang cikgu nak lukis adalah seperti ini. Ya, macam ini. Jadi segi 4 tepat cikgu lukiskan. Okey. Ini mewakili daya tersebut. Jadi peringkat pertama kita sudah ada, maka seterusnya peringkat kedua kita mesti lukis komponen dayanya. Komponen dayanya sudah lukis. Nampak? Ini berwarna hijau, komponen mengufuk Fx. Ini komponen menegak Fy, kan? Okey, jadi pelajar-pelajar kita sudah tahu jisimnya 40 kilogram. Jisim ialah suatu kuantiti skalar. Jadi jisim memang tetap 40 kilogram. 40 kilogram. Tak kira sama ada tindakan daya itu secara mengufuk ataupun menegak, dia tetap 40 kilogram. Ya, jisim itu komponen skalar. Tetapi daya mengufuk dengan daya menegak. Jadi saya akan tulis 100 dengan 30 darjah ini. Okey, pelajar-pelajar beritahu saya ya, yang mana patut gunakan sin, yang mana patut gunakan cos. Ini 130 darjah, 130 darjah. Jadi di sini gunakan cos atau gunakan sin. Di sebelah sini gunakan cos atau gunakan sin. Okey, pelajar-pelajar boleh typekan jawapan. Okey. K, S atau SK. K, S, K untuk ufuk, S untuk menegak, ataupun S untuk mengufuk, K untuk menegak. K, S atau SK. Mengikut susunan jadual cikgu. Yang okey, Alia, Hadira, Ziqing, Kasih, Xingyi, Qiyang, Entong, Qiyuan, Pei Ting, Wing San, Hidayah, Yong Hao, Qing En, Yu Ting, Adelina, Nabila, Wen Shen, Yan Lin, Sophia, Kayang, Ming Jun, Lei Guan, Kai Xin. Ya, betul, syabas. Ya, jadi kalau sudut ini 30 darjah, yang hijau ini komponen mengufuk ini, yang hijau komponen mengufuk ialah cos. Jadi K cos ini. Dan ini pula secara automatik ialah sin macam ini. Okey? Jadi kita sudah ada daya. Daya itu perlu dileraikan sebab dia adalah komponen, dia adalah kuantiti vektor. Jisim tak payah. Jisim memang kuantiti skalar. Okey, jadi daripada sini kalau kita nak hitung pecutan, masih ingat ke rumusnya? F sama dengan MA. F sama dengan MA. Kedua-dua situasi, menegak ataupun mengufuk. Tetapi kita dapat lihat di sini bahawa okay, ada 3. 1, 2, 3. Ini pun sama. 1, salah pula. Okey. 1, 2, 3. Okey, kita nak cari A. Jadi memang A kita belum tahu lagi. Ini bukan. A belum diketahui lagi. Jadi memang A belum diketahui. Tetapi M, jisim kita tahu ini ialah 40. Ini ialah 40. Macam ini.
Okey, jadi untuk mencari A, kita mesti masukkan nilai untuk daya. Dan daya sebelah sini ialah secara mengufuk, yang bertindak secara mengufuk ialah 100 cos 30 darjah. Okey, macam ni. 100 cos 30. Manakala yang, terlalu besar ke ni? Eh, eh, sekejap ya. Oh, macam ni. Dia terlalu besar. Eh, sekejap. Cikgu katakan dulu supaya dia kelihatan lebih cantik. Okey, jadi daripada sini kita nak cari A. Kita nak cari A. Macam ni. Jadi 100 cos 30 sama dengan 40A. Manakala yang sebelah sini pula 100 sin 30. 100 sin 30 sama dengan 40A. Itulah maksudnya. Jadi, sekali lagi cikgu kecilkan ini dulu. 1, 2. Okey, sini. Jadi seterusnya kita boleh hitunglah nilai A-nya. A-nya berapa. Okey, pelajar-pelajar cuba hitung berapakah nilai A yang kita dapat di sebelah mengufuk dan juga menegak. Mengufuk berapa A-nya? 100 cos 30 dibahagi dengan 40. Berapakah yang kita dapat? 100 cos 30. Okey, terlebih dahulu. 100 cos 30 ialah berapa? Ini lebih kurang 86.67 kan? Sama dengan 40A. Kalau tak silap lah. Ini pula ialah 50. Sama dengan 40 sini. Jadi perhatikan, walaupun daya yang asal ialah 100 Newton, tetapi apabila kita hitung komponennya, yang hijau ini sebenarnya nilainya baru 86.67. Okey, betul ke? Cos calculator. Cikgu cari calculator dulu. Calculator cos 30 ialah 100. 30 cos ialah berapa? 0.866, sorry, 866 sahaja. Jadi di sini ialah 866025. So 86.6. Betul? Macam ini. Okey? Jadi walaupun daya yang bertindak ini, yang anak panah merah ini, ya, anak panah merah ini ialah 100 Newton. Tetapi yang bertindak secara mengufuk, yang berkesan secara mengufuk cuma 86.6. Jadi akibat daripada itu, pecutan secara mengufuk. Secara mengufuk, pecutan ialah berapa? 2.1 berapa? 1.6 2.16, is it? Meter sesaat. Itu secara mengufuk. Okey, secara mengufuk. 265 lah. Macam ni, secara mengufuk. Tetapi secara menegak pula, kita dapati secara menegak ada daya yang bertindak iaitu 50 Newton. Daya yang bertindak ialah 50 Newton. Jadi secara menegak, pecutannya ialah 1.25 meter sesaat. Jadi tujuan kita membuat kiraan seperti ini ialah untuk membolehkan kita lihat, okey, katakan kamu membaling, katakan dalam satu permainan bola keranjang, dalam satu permainan bola tampar, dalam satu permainan bola sepak. Ya, kalau kita lontarkan, kita kenakan daya dalam arah ini, sebenarnya secara mengufuk dengan secara menegak, kesannya adalah berbeza. Okey? Dia memecut ke sebelah kanan dengan nilai ini. Tetapi pada masa yang sama, dia juga memecut ke atas dengan nilai ini. 1.25 meter sesaat. Itulah maksudnya meleraikan daya dan juga menggunakannya untuk tujuan menyelesaikan masalah. Pelajar-pelajar boleh faham? Ya? Okey. Jadi kalau untuk kes ini pula macam mana? Kita beralih kepada soalan yang kedua pula. Soalan satu kita dah skip. Oh, tak. Okey, yang ini. Kalau diberi 30 darjah di sini,
situasinya sudah berbeza. Situasinya sudah berbeza. Jisim tetap 40 kg, jisim 40 kg. Okey, tetapi di sebelah sini ialah 100 secara menegak. Cuba kita lihat dulu. Menegak dengan mengufuk. Menegak ialah yang biru, mengufuk ialah yang hijau ini. Cuba kita lihat sekali lagi. Yang menegak ini kali ini melibatkan cos 30 darjah. Jadi cos 30 darjah. Cos 30 darjah. Sekejap cikgu cari darjah. Cos 30 darjah. Manakala mengufuk ini, yang hijau ini ialah 100 sin 30 darjah pula. Okey, jadi tidak sama. Kita kena lihat arahnya dengan teliti, ya. Berbeza dengan tadi. Tadi sini cos, sini sin. Cuba kita tengok balik. Tengok, ufuk cos, tegak sin. Sebab menurut gambar dia ni macam ini. Ufuk cos, tegak sin. Tetapi kali ini sudah diberi 30 darjah di sini pula, maka sudah berbeza. Tegak cos, menegak cos, komponen menegak cos, mengufuk pula sin. Okey, jadi sekali lagi merujuk kepada F sama dengan MA, F sama dengan MA, maka kita gantikan nilai lah. 1, 2, 3 macam ini. Okey, 1, 2, 3 macam ini. Jisim memang tetap 40, jisim 40, kita nak cari A. Okey, di sini pun kita nak cari A. Dan di sebelah sini daya secara menegak ialah 100 cos 30. Okey. Manakala kenapa macam itu? Kita lagi ke? Manakala komponen menegak pula, komponen mengufuk ialah 100 sin 30. 100 sin 30. Okey. Okey. Jadi seterusnya barulah kita selesaikannya. Okey, barulah kita selesaikannya. Jadi kali ini pula terbalik. Kali ini kita dapati ini ialah 50 sama dengan 50 sama dengan 40A. Manakala sebelah sini pula 86.6 sama dengan 40A. Jadi bila kita selesaikan, berbeza pula. Di sini A sama dengan 2.165. Betul? Meter sesat-sesat. Meter sesat-sesat. Manakala sebelah sini pula kita akan dapat A sama dengan 1.25 meter sesat. Jadi inilah kesannya, arahnya. Jadi bila kita pertimbangkan vektor, tengok arah untuk kedua-dua soalan ini berbeza. Ini 30 darjah. Ini 30 darjah di sini, bermaksud sini adalah 60 darjah. Jadi kali ini dia mengufuk pula pecutan lebih kecil, menegak pecutan lebih besar. Itulah sebabnya cikgu katakan tadi, bila kita lukis gambar ajar, segi empat ini sangat penting. Sama ada dia mengufuk macam ini ke ataupun dia menegak macam ini ke, ada kesannya. Okey, kalau dia macam ini, bermaksud komponen menegaknya lebih besar. Kalau dia macam ini, bermaksud komponen mengufuknya lebih besar. Okey, pelajar-pelajar. Jadi itulah ya satu sesi yang sangat mudah, betul tak? Ya, dia tak susah ya, dia tak susah sangat pelajar-pelajar. Okey, ada apa-apa soalan?